Nama saya Sabrina Tisha binti Kamal Zahari dari kelas 5 Jaya. Dan saya Rushainda binti Kamarudin dari kelas 5 Jaya. Hai. Pernyataan masalah. Pembangunan ekonomi diteruskan selepas pembentukan Malaysia demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara. Buktikan Dasar Ekonomi Baharu DEB dan Dasar Pembangunan Nasional DPN mampu menyusun semula masyarakat di dalam negara. Pendahuluan, pembentukan Malaysia membuktikan kejayaan persekutuan yang terdiri daripada 13 buah negeri. Walau bagaimanapun, negara terpaksa berhadapan dengan cabaran dalaman kerana mempunyai penduduk yang terdiri daripada pelbagai latar belakang kaum dan etnik. Pada masa yang sama, negara perlu mewujudkan keseimbangan pembangunan dan ekonomi. Oleh itu, Dasar Ekonomi Baru DEB dan Dasar Pembangunan Nasional DPN diperkenalkan dalam usaha menyusun semula masyarakat tanpa mengira kaum dan etnik. Pelaksanaan kedua-dua dasar ini melalui rancangan pembangunan 5 tahun telah menghasilkan kejayaan dalam meningkatkan taraf hidup rakyat dan membangunkan ekonomi negara. Langkah menyusun semula masyarakat dilakukan dengan pembentukan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumi Putra MPBB. Hal ini bertepatan dengan Perlembagaan Persekutuan Perkara 153. Matlamat penyusunan semula masyarakat akan memastikan corak tenaga kerja di pelbagai sektor dan pekerjaan dalam ekonomi bagi mencerminkan komposisi pelbagai kaum dalam negara. Terdapat beberapa objektif yang ingin dicapai melalui kajian kes sejarah ini. Objektif pertama, menyatakan latar belakang Dasar Ekonomi Baharu DEB dan Dasar Pembangunan Nasional DPN. Objektif kedua, menghuraikan strategi DEB dan DPN dalam langkah menyusun semula masyarakat dalam negara. Objektif yang ketiga iaitu yang terakhir, meneroka bukti pencapaian DEB dan DPN dalam membangunkan ekonomi pada ketika itu. Kaedah kajian, kami telah menggunakan beberapa kaedah untuk mengumpul hasil dapatan kajian seperti pemerhatian, perpustakaan dan media. Pemerhatian, kami telah melakukan pemerhatian dan tinjauan di Bandar Terazat dan Kajang bagi mengenal pasti kemudahan prasarana, kehidupan penduduk dan pekerjaan penduduk setempat bagi memastikan strategi DEP dan DPN dilaksanakan dengan jayanya. Bagi kaedah perpustakaan, kami telah melakukan penyelidikan sumber yang pelbagai seperti koleksi buku ilmiah, akhbar, majalah dan sebagainya bagi menguatkan lagi fakta-fakta dalam hasil dapatan kajian kami. Akhir sekali, media, kami telah melayari internet kerana pada masa kini internet merupakan gerbang limpahan pelbagai sumber dalam mendapatkan maklumat. Kami telah melayari laman sesawang berautoriti dalam memastikan fakta yang kukuh digunakan dalam kajian kami. Objektif pertama, Majlis Perundingan Negara MAPEN telah ditubuhkan untuk mengadakan garis panduan bagi kerjasama antara kaum dan integrasi nasional. Hasilnya terbentuk satu dasar yang dikenali sebagai Dasar Ekonomi Baru. DEB dilaksanakan dalam tempoh 20 tahun bermula pada 1970 hingga 1990 sebagai rancangan kerajaan dalam pembangunan ekonomi dan perpaduan negara. DEB dilancarkan melalui rangka rancangan jangka panjang pertama yang merangkumi 4 rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia. Tujuan DEB adalah untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat tanpa mengira kaum. Oleh itu, beberapa pakar ekonomi dari dalam dan luar negara telah diamanahkan untuk merangka dasar berkenaan. Tepat pada tahun 1990, berakhirnya tempoh rangka rancangan jangka panjang pertama. Oleh itu, kerajaan ingin meneruskan kejayaan tersebut dengan pembentukan dasar baru iaitu Dasar Pembangunan Nasional. Dasar Pembangunan Nasional telah dilancarkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad iaitu Perdana Menteri Malaysia keempat pada ketika itu pada 17 Jun 1991. DBN merupakan kesinambungan DEB yang dirangka untuk tempoh 10 tahun. Menerusi rangka rancangan jangka panjang kedua. Pelaksanaan kedua dasar ini telah menghasilkan kejayaan dalam meningkatkan taraf hidup rakyat dan pembangunan ekonomi negara. Kita beralih kepada objektif kedua, Matlamat Dasar Ekonomi Baru DEB. Pertama, mencapai perpaduan dan kesejahteraan kaum dengan menggunakan strategi serampang dua mata. Yang kedua, menyusun semula masyarakat untuk mengurangkan dan menghapuskan pengenalan kaum.
akibat dasar pecah dan perintah yang diamalkan oleh British. Hal ini untuk menangani isu sosioekonomi yang wujud dalam kalangan masyarakat setempat. Antara strategi utama yang telah digubal, pertama, membentuk masyarakat perdagangan dan perindustrian. Yang kedua, menambah hak milik rakyat, iaitu pemilikan saham dalam sektor syarikat. Bagi dasar pembangunan nasional, matlamat mereka adalah untuk mencapai perpaduan melalui pengagihan kekayaan. Yang kedua, membentuk masyarakat yang bersatu padu dengan memperkukuh kestabilan sosial dan politik. Antara kejayaan dasar ekonomi baru, yang pertama, peningkatan dalam pendapatan dan menyusun kadar kemiskinan mengikut kaum, meliputi Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda dan Pembangunan Tanah. Yang kedua, pengenalan industri kecil dan sederhana. Yang ketiga, pembangunan wilayah untuk pembukaan tanah bagi industri getah dan kelapa sawit. Kejayaan yang kedua, penyusunan semula hak milik dalam sektor syarikat yang meliputi sekurang-kurangnya 30%. Yang ketiga, keseimbangan komposisi kaum melalui pendidikan. Kejayaan dasar pembangunan nasional pula berjaya menyusun semula modal saham rakyat tempatan dan juga membangunkan wilayah dengan meningkatkan Institut Pendidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, MARDI. Akhir sekali, objektif ketiga. Pelaksanaan DEB dan DPN dilihat berjaya membawa perubahan yang ketara kepada kemajuan ekonomi serta taraf hidup penduduk. Bagi aspek sosial, terdapat 5 fokus pencapaian yang dapat dikaji. Antaranya, muncul golongan pertengahan dalam institusi penduduk dalam negara. Fokus kedua, kewujudan masyarakat perdagangan dan perindustrian bumbuca dalam komposisi penduduk setempat. Selain itu, pembangunan pesat dalam sektor pendidikan di Malaysia. Fokus keempat adalah dalam sektor pengangkutan dan perhubungan dalam negara. Dan akhir sekali bagi aspek sosial iaitu perkembangan wilayah. Kita beralih kepada aspek kedua iaitu aspek ekonomi yang memfokuskan kepada 3 isu utama. Yang pertama, perindustrian berteknologi tinggi. Ciri yang kedua iaitu pembuatan kenderaan berjenama negara. Isu utama yang terakhir iaitu pembentukan kawasan perindustrian baru. Antaranya termasuklah estet perindustrian, zon perindustrian bebas dan taman teknologi moden. Kesimpulan dan cadangan. Daripada kajian yang kami jalankan, pelbagai iktibar yang dapat kami peroleh, antaranya iktibar kepada diri di mana kami percaya dengan usaha kerajaan mewujudkan DEB dan DPN, kita dapat mengurangkan kadar kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup kita. Dengan segala program dan dasar yang diperkenalkan, kita dapat memajukan diri apabila berpeluang, belajar dan bekerja agar masa depan lebih terjamin dan cerah. Selain itu, iktibar kepada masyarakat ialah dapat membentuk masyarakat yang berdaya saing dan inovatif. Dengan pelaksanaan DEB dan DPN, penggunaan teknologi menjadi makin maju dan masyarakat akan lebih berdaya saing dan inovatif untuk mendapatkan keuntungan atau mencipta sesuatu yang lebih baik untuk mereka. Masyarakat juga tidak lagi terpisah dan ketidakseimbangan ekonomi yang berlaku dapat dikurangkan demi mencapai keadilan sosial, seterusnya memperkukuh perpaduan masyarakat. Akhir sekali, iktibar kepada negara ialah dapat melahirkan negara yang maju dalam pelbagai sektor. Pemilikan ekonomi yang melambangkan komposisi kaum di negara kita yang pelbagai, ini mampu menarik pelabur-pelabur dari luar ke negara kita apabila melihat kesatuan semua rakyat di negara kita. Kami percaya usaha ini memerlukan bukan sahaja usaha gigih dari kerajaan sahaja, tetapi memerlukan perubahan sikap dan pemikiran semua rakyat di negara kita. Dengan ini, segala pelaksanaan DEB dan DPN mencapai tujuannya dan tiada lagi diskriminasi atau perpecahan dalam kaum agar peristiwa hitam 13 Mei tidak berulang lagi. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih.